Okey, saya tengok posting Saudara Abbas saya follow rapat Saudara Abbas ni sebagai sahabat baik saya. Minggu lepas Saudara Abbas ada pergi ke Kelantan, negeri Kelantan. Dan dia juga memantau harga barang-barang ataupun harga barangan di sana di Pasar Siti Khadijah, di kedai-kedai runcit, pasar-pasar dan sebagainya bersama dengan Saudara Jeming. Apa yang saudara boleh kongsikan kat sini? Mungkin harga kat sana lagi murah ke ataupun kat sana lagi mahal atau sama saja? Yalah, kalau dalam konsep permintaan Islam ni ada satu ayat yang selalu popular lah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang baik mendapat keampunan Tuhan. Tapi bila aku pergi ke Pasar Siti Khadijah, aku melihat harga barang sama je macam kat KL. Kita tempatan RM18 sekilo. Ayam macam biasalah lah RM9 lebih. Dan minyak paket RM2.50 tu, yang sebelum ni minyak subsidi tu digunakan oleh orang kata golongan B40 ke bawah, B40, dan juga ada yang digunakan oleh bangsa warga asing, Bangla, Indon. Tapi di Pasar Siti Khadijah, paket RM2.50 tu habis. Dan nak di stok tu ambil masa dalam masa 2 atau 3 hari. Yang tu benda pertama. Yang keduanya yang aku terkejut sangat tu, di Pasar Siti Khadijah, peniaga-peniaga tu takut nak pergi toilet. Kenapa takut nak pergi toilet? Air tak ada. Makio jangan gelap Makio. Yang dikatakan tajam melalui Islam, dipimpin oleh ulama dan sebagainya, tapi di pasar Siti Khadijah, di pasar yang sebuah pasar yang terkenal, peniaga tu bagi tahu, dia kata dia nak buang air pun takut sebab air tak ada. Lah dengan kebarang lagi kan tu semua. Jadi aku rakyat dah sepatutnya dah mula bangun, dan kita sebagai orang muda ni, kita lah yang akan jadi pencetus kepada kebangkitan rakyat. InsyaAllah PRU15 ni kemungkinan besar rakyat akan beralih daripada kerajaan yang kononnya Melayu Islam ni. Baik, itu perkembangan Saudara Abbas yang meninjau keadaan di Kelantan. Nak pergi toilet takut sebab air tak ada. Habis kat mana dia orang nak melepaskan dia punya hajat tu kalau tak ada air tu? Tanya Makio kan. Makio. Makio. Macam tu lah. Negeri kelahiran demo ni. Jadi macam mana rakyat Kelantan nak buang air ataupun nak mandi, nak menguruskan, nak bersihkan badan kalau air tak ada ni? Alah, benda ni dah lama Zat. Benda ni dah berlarutan lama sangat lah. Tapi kat pasar tu mungkin baru kot. Aku tak tahu lagi isu ni. Tapi bab air di Kelantan ni terlalu lama Zat. Aku rasa aku celik-celik politik pun air di Kelantan ni tak pernah selesai lah. Dan macam tu lah. Dan masih lagi PAS. Dah 32 tahun dah PAS merintah Kelantan. Sebenarnya lebih lama lagi. Sebab sebelum ni PAS pernah jadi kerajaan juga. Kalau nak kira tersambung kan. Tapi kita tengok 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Apa pun tak ada. Dan menggula-gulakan rakyat. Aku dengar 200 orang masalah tak silap, rakyat Kelantan dipilih untuk tengok Mak Kilau. Pasal dia tayang di ada satu tempat anjuran PAS Kelantan, kerajaan negeri Kelantan. Apa ni? Show filem tu dekat ingat. Gula-gula macam gula-gula maruah rakyat. Aku duk kata maruah rakyat ni. Ada tengok UMNO dekat Pasir Mas kot rasanya. Ada satu program tu. Dia pilih 200 orang dia salah aku. Ada panggung wayang ke kat Pasir Mas? Aku tak tahu dia show melalui screen ke macam mana, tak tahu macam mana dia dapat kebenaran dengan Samsul Yusof, aku tak tahu. Tapi benda tu bagi aku adalah masalah air banyak lagi. Kau boleh nak gula-gulakan rakyat dengan show filem yang box office Mak Kilau. Tak ada apa. Dia 200 orang je pula tu. Yang lain-lain tu tengok saja. Yang terpilih je kot. Yang terpilih Jadi kat Kelakar juga kat Kelantan tak ada wayang. Pemimpinnya pergi tengok wayang dekat KL. Lepas tu bila dah kecoh-kecoh, disajikan pula tontonan secara percuma. Tengah bayangkan dia tonton ni pakai apa? Pakai LCD projector, ada big screen. Lepas tu tengok ramai-ramai dekat dalam satu bilik. Macam itulah. Dan sekarang pun kecoh. Timbalan Menteri Besar kita, Timbalan Menteri Besar aku sedang melancong tak silap aku keluar negara.
dan beberapa gambar dah leak dan sudah dipadam oleh admin-admin dia orang sekarang. Sudah dipadam. Syarikat holiday ada delete lah. Banyak gambar rombolan dia orang sedang bercuti di luar negara tak silap aku. Apa seronok dia pergi bercuti Turki je kalau tak silap, dia orang pergi Turki je. Dia tak Islamik. Yalah, konon-konon Islamik lah. Yes. Dalam keadaan rakyat tengah susah dia pergi bercuti. Mungkin sebab yalah dia dah stres kerja kan. Sebab baru-baru ni saya ada mendengar ataupun menonton satu video ni, punyalah hebat Timbalan Menteri Besar Kelantan ni sampai yalah antara salah satu kebolehannya adalah memindah gua. Gua tu dipindahkan. Itu kehebatan yang saya tak boleh nak fikir macam mana dia boleh pindahkan gua tu. Saya ingat di Gua Musang, salah satu tempat di Gua Musang. Ini satu perkara yang sangat pelik. Dan antara kenyataan yang lain juga yang saya rasa tak kurang menariknya, buat apa nak besarkan jalan di Kelantan sebab setahun sekali je pakai. jadi Makio sebagai rakyat Kelantan mungkin Makio rasa itu adalah perkara yang itulah tahap kecerdikan dia, itu dah paling maksimum ataupun dia sengaja nak menghiburkan kita semua ni. Bagi aku sendiri, aku balik Raya Haji buat ni aku kena 17 jam daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kota Baru. 17 jam aku mahala balik. Dan bila mana isu ni ditekan oleh perantau-perantau, dia dengan selamba menjawab, alah, jalan tu pun guna setahun sekali je balik raya. Ini menampakkan kau, aku tak tahu dia betul-betul dia nak jawab macam tu, atau kalau betul dia berniat menjawab macam tu dengan berniat dia tak nak keluarkan perbelanjaan, dengan niat dia tak nak spend duit untuk keselesaan rakyat, keselesaan perantau. Aku rasa dia tu menghina kot. Bagi aku dia menghina perantau-perantau yang berada di luar Kelantan, tambah-tambah anak muda yang berada di luar Kelantan yang setahun sekali, 2 kali balik untuk berjumpa dengan family apa semua. Bagi aku itu satu statement yang menghina kewarasan otak kau sebagai Timbalan Menteri Besar dan menghina kami yang berada di perantauan untuk balik ke kampung menjengah dan ziarah family pada hari raya, cuti sekolah atau apa semua. Sebab itu benda asas dan mungkin akan siap satu kajian. Aku dan beberapa rakan tengah buat sekarang tapi tak siap lagi untuk kita lihat jalan persekutuan, bukan jalan betul lah, bukan lebuh raya, jalan persekutuan yang mana kadar kemalangan tinggi. Kita ambil contoh jalan Gua Musang Kuala Kerai dan jalan Jeli ke Gerik. Kalau siapa boleh lalu memang pernah melalui jalan semua. Dan aku nak bandingkan dengan jalan persekutuan daripada Kuala Terengganu melalui Sungai Tung sehingga ke sepanjang Kelantan. Okey, kajian ni tak siap lagi lah, tapi dalam kajian termasuk juga jalan-jalan persekutuan yang tidak betul, di mana untuk dapatan awal ni aku tengok kadar kemalangan maut agak tinggi di jalan-jalan persekutuan antara Gua Musang ke Kota Baru dan Jeli ke Gerik. Tapi nak daftar tepat masih dalam kajian lagi, masih dalam kerja kita orang lagi. Tapi untuk dibandingkan dengan jalan-jalan persekutuan di negeri-negeri lain, aku rasa Kelantan agak tinggi dari segi berlaku maut di jalan-jalan persekutuan. Tapi benda ni aku tengah buat dan insya-Allah aku akan share data-data ni.